أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. Nabi SAW telah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkan ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi, aku manusia biasa yang mana akan meninggal dunia, yakni wafat, dan ilmu tersebut akan hilang, yakni dengan kematian orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan sesungguhnya kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada dua orang bertengkar tentang pembahagian warisan, yakni pusaka, dan permasalahan lainnya yang berkaitan. Akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Al-Ma'mur, Kampung Tanjung Sepat, maaf. Yang dimulakan juga mantan Nazir kita, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seperti mana yang telah kita jadualkan antara maghrib dan isyak, kita akan isi dengan pengajian kitab Faham Faraid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung pada muka surat 113 dalam bab datuk sebelah bapa, keadaan datuk sebelah bapa yang kelima. Kesemua waris yang ada seramai 25 orang, 10 di kalangan perempuan dan 15 di kalangan lelaki. Dan kesemuanya akan kita bincangkan setiap seorang itu berapa bahagian dia dan bila keadaannya mereka akan dapat bahagian tersebut. Malam ini kita sambung dalam
hal atau waris datuk sebelah bapa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengajian faraid kita semakin lama semakin mendalam. Jadi kemungkinan ada yang terasa berat. Ini belum lagi kita masuk dalam bab pengiraan. Jadi seandainya ada perkara yang tidak faham, boleh terus angkat tangan dan tanyakan. Jangan tunggu di hujung pengajian, takut-takut nanti kita lajak terlebih waktu sehingga jam 9.30 atau 10 malam. Jadi ada sahaja kemuskilan, boleh terus tanyakan. Yang berkaitan tentang faraid lah. Jangan tanya yang selain daripada faraid, hal-hal lain. Bila kata hal-hal lain berkait dengan faraid, bukan lain-lain hal. Kalau lain-lain hal, semua perkara boleh ditanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, datuk sebelah bapa. Kita faham bila kata datuk, di sini waris adalah abul ab, iaitu bapa kepada bapa. Adapun bapa kepada ibu, kita panggil datuk juga. Yang ini bukan waris. Yang dikatakan waris dalam faraid adalah datuk sebelah bapa. Mempunyai 3 bahagian sama seperti keadaan bapa. Cuma syarat untuk datuk memperolehi pusaka dengan ketiadaan bapa, si mati. Bila si mati meninggal dunia, bapa si mati dah meninggal dunia terlebih dahulu. Yang ada bapa kepada bapa, iaitu datuk kepada si mati. Barulah datuk dapat pusaka, menggantikan tempat bapa. Dan begitulah seterusnya. Seandainya ada bapa kepada bapa, juga akan dapat sekiranya bapa si mati tiada dan juga datuk sebelah bapa tiada. Seandainya yang paling dekat ada, walaupun yang jauh ada 5-6 keturunan, juga semuanya akan mahjub terhalang disebabkan adanya yang paling dekat. Begitu juga keadaan bagi anak yang di bawah, dan juga yang ke bawah, anak lelaki, anak perempuan. Ada lagi cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Bawah lagi, misal kata ada 5 atau lebih keturunan, maka semuanya terhalang disebabkan adanya anak, iaitu yang paling dekat dengan si mati. Sama juga keadaan bagi datuk. 3 bahagian sama seperti bapa bagi datuk sebelah bapa. Yang pertama, sebelum tu saya terlupa, Tuan Nazir ada bagikan soalan. Ada 2 soalan. Kita bincangkan dahulu soalan, kemudian nanti kita akan sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan, mak saya meninggal, ada kebun diberi daripada ayah tiri saya. Mak meninggal, ada kebun yang diberi oleh ayah tiri saya. Okey. Suami kepada si mati. Jadi kebun, yakni tanah itu, siapakah yang patut dapat? Saya 3 orang beradik, anak lelaki semuanya. Okay, persoalan yang pertama yang ingin saya kenal pasti, 3 orang beradik ini daripada anak ayah tiri ini ataupun dengan ayah sebelum. Bila kata ayah tiri, bermakna ibunya berkahwin lain. Dia ada 3 orang adik beradik, 3 orang ini adakah anak daripada suami ayah tiri ini ataupun ayah sebelumnya? Seandainya anak daripada suami yang sebelum, bermakna dah meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian berkahwinlah ibunya dengan lelaki yang lain, maka kita beri istilah ayah tiri kepada 3 orang adik-beradik yang lelaki ini. Jadi misal katalah ada kebun diberi daripada ayah tiri saya, jadi kebun tanah itu siapakah yang patut dapat? Diberi ini maksud hibah ke atau bagaimana? Sekiranya diberi ini dalam bentuk hibah semasa hidup, kepada siapa yang diberikan? Kalau seandainya diberikan kepada isterinya, iaitu ibu kepada 3 orang adik-beradik ini, maka ia termasuk dalam pemilikan ibunya.
iaitu isteri kepada si mati. Kalau misal kata yang dimaksudkan itu tanah milik ayah tirinya meninggal dunia, adakah mereka adik-beradik 3 orang ini mendapat pusaka ataupun tidak? Jawapannya tidak dapat. Kerana 3 orang adik-beradik ini bukan anak kepada si mati. Yang mati siapa? Ayah tiri. Maka siapa yang dapat? Isterinya, iaitu ibu kepada 3 orang adik-beradik ini. Berapa yang ibu ni akan dapat? Isteri kepada si mati, lihat keadaan si mati. Adakah si mati mempunyai anak sebelum berkahwin dengan isteri terkini ataupun tiada? Seandainya ada duda kahwin dengan janda, janda ni anak 3, duda ni anak seorang contoh, maka isteri akan mendapat 1/8, iaitu ibu kepada 3 orang adik-beradik ini. Tetapi kalau misal kata ayah tirinya meninggal dunia, tidak ada anak, waktu kahwin dengan ibunya bujang, kahwin dengan janda, anak 3, maka bila mati meninggal dunia, anak ini tidak dapat kerana bukan anak kepada si mati, cuma anak tiri. Kemudian siapa yang dapat? Hanya isteri kepada si mati, iaitu 1/4, kerana keadaan si mati tidak mempunyai anak. Saya minta maaf, mungkin cakap agak semput sikit, baru baik demam, 3 hari demam, tapi Alhamdulillah saya dah cek dekat alat tu tak ada, 2 line, jangan risau. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, ibu meninggal, ayah kahwin lagi dengan janda anak 2. Ibunya meninggal dunia, bermakna dia dah ada. Dan ibunya kahwin dengan, ayahnya kahwin dengan janda anak 2. Yang ini baru betul dinamakan adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri bermakna lain bapa, lain ibu. Kadang-kadang kita salah faham. Contoh, ayah tiri kita bujang awalnya, kahwin dengan mak kita, kita dah ada. Bila berkahwin dengan ibu kita, janda, bermakna dia sebagai bapa tiri kita. Kahwin dengan mak kita, ada anak, dan anak itu adalah adik-beradik seibu dengan kita, bukan adik-beradik tiri. Istilah adik-beradik tiri bila mana? Bila duda ada anak, berkahwin dengan janda ada anak. Maka mereka, anak-anak ini, sesama mereka dikatakan adik-beradik tiri. Istilah tu kena faham betul-betul yang dikatakan adik-beradik tiri. Yang faraid, siapa adik-beradik yang mewarisi? 3 sahaja. Adik-beradik seibu sebapa. Yang kedua, adik-beradik sebapa. Dan yang ketiga, adik-beradik seibu. Seibu sebapa sama ayah sama ibu. Sebapa sama ayah macam yang tadi, lain ibu. Ataupun yang seibu sama ibu macam tadi, tetapi lain bapanya. 3 ini merupakan waris dalam faraid. Ibu meninggal dunia, ayah kahwin lagi dengan janda anak 2. Maka dia ada 2 orang adik-beradik tiri. Ayah meninggal, telah beri harta kepada ibu tiri. Ibu tiri siapa pula? Ibu dia ke? Ibu meninggal, ayah kahwin lagi dengan janda. Okey, faham. Kemudian janda tadi ada anak 2, ayah meninggal, telah beri harta kepada ibu tiri. Okey, ibu tiri maknanya isteri semasa kepada ayahnya. Ibu tiri beri harta kepada anaknya yang 2 orang dan adik-beradik dia, dan adik-beradik saya dengan ibu tiri. Adakah anak tiri ibu tiri saya berhak mendapat harta itu? Okey. Walaupun soalannya pelik-pelik tapi saya faham. Ayah tiri dia, ayah meninggal, kemudian ibu kahwin dengan, ibu meninggal, ayahnya kahwin dengan janda, anak 2 orang. Kemudian ayah beri harta kepada ibu tiri.
Bila kata beri bermakna hibah, saya faham begitu. Bila kata beri bermakna hibah semasa hidup. Bila kata hibah, mati sahaja ayah ini, harta tadi tak termasuk dalam harta pusaka. Kerana dah diberikan semasa hidup, dah berpindah milik. Walaupun belum tukar nama dekat geran tanah. Ada akadnya, ada saksinya, pergi dekat mahkamah syariah, disabitkan ini dikira hibah dan tak termasuk dalam harta pusaka. Ibu tiri beri harta tersebut kepada anaknya yang 2 orang dan adik-beradik saya dengan ibu tiri. Dibagi kepada anaknya, dia ada 2 orang anak. Bermakna anak yang adik-beradik tiri tadilah yang 2 orang dia bagi. Dan saya faham bila kata bagi ini maknanya hibah semasa hidup. Kalau dia bagi semasa hidup, meninggal ibu ini tadi, ibu tiri tadi, maka harta tersebut bukan lagi termasuk dalam harta pusaka. Adakah anak tiri ibu saya berhak mendapat harta itu? Kalau dia kata bagi, sama ada meninggal dunia ataupun belum, itu dah menjadi milik dia. Tetapi kalau dari segi faham soalan ini, maknanya kalau misal kata meninggal dunia tak bagi. Kalau misal kata meninggal dunia tak bagi. Ayah ni kahwin dengan janda anak 2. Dia bagi hibah kepada mak tiri dia. Kemudian mak tirinya mati, meninggal dunia. Contoh, tak hibah lagi. Dia ada 2 orang anak yang merupakan adik-beradik tiri dia. Adakah 2 orang anak kepada ibu tiri ini merupakan waris ataupun tidak? Ya. Dan dia bukan waris. Kerana dia bukan anak kepada ibu tiri tadi. Tapi kalau misal kata diberi hibah semasa hidup, sama ada ibu tiri ini masih hidup ataupun tidak, dah menjadi milik kepada adik-beradik tiri tadi. Jelas? Boleh faham? Bila kata hibah, harus untuk kita berikan kepada sesiapa sahaja. Sama ada yang Muslim ataupun tidak Muslim sekalipun. Sama ada sedikit atau banyak sekalipun. Kita nak bagi semua harta kita. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tak tinggalkan sedikit pun. Hibah harus. Waris bila ayah mati tak boleh tuntut dah. Kerana harta tersebut bukan lagi milik ayahnya dan tak termasuk dalam harta pusaka. Dua soalan. Itu saja, kita sambung. Ya. Nama ni kan namanya contoh kalau kita anaknya ramai dibagi orang, lepas tu diberikan nama bapa barulah. Jadi bila bapa kandungnya meninggal, orang yang dijaga orang lain tu banyak dapat seperti Ayah kahwin dengan, maknanya contohlah bapa kita anaknya ramai. okey. Seorang tu dibagi orang lain jaga. Okey. Lepas tu kan orang dulu kan di bandnya tukar pada bapa yang jaga tu kan. Okey. Walaupun hukumnya haram, tetapi orang dulu-dulu mungkin kurang faham, kurang kesedaran, dia binkan, nasabkan kepada ayah angkat. Okey. Jadi dari segi hukum undang-undangnya, dia layak penerima pusaka atas sebab dia anak kandung atau tidak layak sebab dia dah bin lain? Okey, kalau misal kata ayah betulnya meninggal dunia, sekalipun dia dah dibinkan dengan lelaki lain, tetapi secara jelas ada saksinya dan pernikahan antara ibu dan ayahnya sah taraf. Dia ni lahir dengan sebab nasab keturunan daripada ayahnya, walaupun dah dibinkan kepada ayah lain, juga termasuk waris daripada ayah yang sebetulnya. Dan kalau misal kata ayah yang dibinkan meninggal dunia, dia bukan waris, sekalipun dah dibinkan namanya kepada bapa angkat yang baru tadi. Jadi hati-hati dalam bab nasab ini. Mungkin orang dulu-dulu kurang pendedahan, kurang kefahaman tentang haramnya untuk menasabkan anak angkat. Kerana sirah Nabi SAW, Nabi juga pernah menasabkan Zaid kepada bin Muhammad.
Maka turun ayat daripada Al-Quran melarang untuk Nabi menasabkan, yakni membinkan Zaid tadi. Jadi sejak daripada itu, hukum pengharaman bin atau menasabkan kepada anak angkat, bapa angkat, hukumnya haram. Sekalipun ayah yang betul dari sudut biologi. Sebenarnya tak ada istilah ayah biologi, tapi nak bagi faham. Maksud ayah biologi ni apa dia? Terlanjur. Memang betul, kalau dicek darah DNA dia, memang betul ini anak, ini ayah. Pun haram dinasabkan kepada bapa biologinya. Tak ada istilah bapa biologi, tapi nak bagi faham. Jadi si anak ini tadi statusnya anak tidak sah taraf. Dia menjadi waris kepada ibunya sahaja. Misal kata ibunya meninggal dunia, sekalipun ibunya ini melahirkan dia dalam keadaan tidak berbapa, maknanya tak dibinkan, anak luar nikah, na'udzubillah. Ibunya meninggal dunia, dia antara waris yang boleh mewarisi. Jadi hubungan antara anak, kita panggil anak tidak sah taraf lah, dengan ibunya yang betul tidak akan terputus, termasuk dalam urusan perwarisan pusaka. Adapun pada ayah yang biologi terputus, sekalipun itu ayah betulnya menurut biologi. Jelas ya? Yang anak dibinkan tadi itu wajib kita tarik sekali lah untuk faraid terutama lah. Kita tak boleh diam-diam je. Betul. Kita yang tahu ni sebagai saksi. Ini adik kita betul. Adik seibu sebapa. Anak kepada arwah ayah kita. Maka dia merupakan waris kepada ayah kita. Walaupun dia dah dijaga oleh orang lain, dah terpisah berpuluh tahun, kena cari jejak. Kalau misal kata dia tiada, kalau misal kata ada anaknya, cucu daripada si mati, walaupun dari sudut faraid terhalang dengan disebabkan ada kita sebagai anak kepada si mati, yang ada cuma cucu daripada pihak dia. Dia dah meninggal dunia, tetapi cucu ni tadi berhak menuntut di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibah. Panjang perbahasan dalam bab wasiat wajibah. Nanti kita akan bincangkan dalam satu bab khusus wasiat wajibah, yang mana hanya dibolehkan dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa kebangsaan, hanya 4 negeri sahaja yang dibenarkan untuk seseorang itu cucu menuntut hak arwah ayahnya daripada harta datuknya. Dari sudut faraid dia terhalang kerana atuk ni tadi ada anak pakcik dia yang masih hidup semasa atuk meninggal dunia. Dia ni cucu walaupun ayahnya dah meninggal dunia, tetapi dari segi faraid walaupun tak dapat, dia boleh mohon atas nama wasiat wajibat ke mahkamah syariah. Tetapi prosesnya agak panjang, agak rumit dan perlu segera sebelum urusan pusaka berlaku. Kalau dah berlaku pusaka, lagi bertambah rumit. 4 negeri, salah satunya adalah Selangor, mengharuskan tuntutan, dan itu atas nama tuntutan. Sekiranya cucu ini tak tuntut di mahkamah syariah, maka tidak ada hak bagi dia. Tak boleh untuk bagi atas nama faraid, kerana faraid dia terhalang, mahjub, kerana ada anak dekat dengan si mati berbanding cucu. Jelas ya? Jika si mati mempunyai golongan bawah. Golongan bawah ni siapa? Anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah. Sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Dalilnya ada bersama dengan dalil bahagian 1/6 plus atau tambah dengan asabah di bawah. Okey, kita lihat keadaan yang pertama bagi datuk, sama seperti keadaan bapa. Dapat berapa? 1/6. Bila mana si mati ada anak. Ada sahaja anak lelaki dan perempuan, maka bapa akan mendapat 1/6. Jelas? Begitu juga keadaan datuk. Kerana datuk mengambil tempat bapa. Sekiranya bapa tiada, datuk juga akan mendapat 1/6. Sekiranya si mati ada anak lelaki dan anak perempuan. Lihat keadaan yang kedua.
jika si mati mempunyai golongan bawah yang perempuan sahaja, sama ada anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Perempuan sahaja keturunan si mati, sama ada anak perempuan, sama ada seorang atau berbilang-bilang 10 orang, semua perempuan. Ataupun anak tak ada, cucu je ada. Bila kata cucu, bermakna cucu dari jalur anak lelaki. Si mati ada anak lelaki. Anak lelaki mati dulu sebelum pemilik harta mati. Maka si mati ni, anak ni tadi ada lagi anak perempuan dia. Bermakna cucu daripada si mati. Setakat ni boleh faham? Jelas? Cucu daripada si mati, dia akan dapat 1/2 kerana seorang. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Jadi datuk ni tadi dapat berapa? 1/6 tambah dengan baki. Yang tadi 1/6 sahaja. Kerana si mati ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada. Maka asabah akan pergi kepada anak lelaki. Asabah ni maknanya apa? Baki. Bila tak ada anak lelaki, maka bapa atau datuk akan mendapat asabah. Plus dengan 1/6 bahagian fardu kepada mereka. Sebab tu orang dulu-dulu risau kalau tak ada anak lelaki. Risau kalau tak ada anak lelaki, atasnya pula tak ada. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, ayah tiada, atuk tiada, yang ada adik-beradik si mati. Bermakna pakcik kepada anak ini tadi. Maka dia akan mendapat asabah. Saya teringat berkait dengan enactment keluarga Islam Selangor, enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Dalam hak penjagaan, dan penjagaan ini termasuk penjagaan diri anak yatim dan juga harta anak yatim. Ramai yang salah faham bila kita ada anak yang bawah umur, bawah 18 tahun. Kita sebagai ayah, bila kita meninggal dunia, isteri kita dapat 1/8 kerana kita ada anak, dan anak-anak akan dapat asabah. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Tetapi ramai yang faham anak-anak yang bawah umur ini, siapa yang menjadi pemegang amanah harta mereka. Ramai yang faham isteri yang akan menjadi pemegang amanah, atau ibu kepada anak-anak yatim ini. Ini ramai orang faham sedemikian. Sedangkan dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 menetapkan hak penjagaan diri dan juga harta anak yatim ini, orang yang pertama adalah bapa kepada si mati, iaitu atuk kepada anak yatim ini kalau ada. Kalau atuk dah tak ada, harta anak-anak yatim ini akan pergi ke mana? ARB, Amanah Raya Berhad. Sehingga usianya 18 tahun baru boleh dia tuntut di ARB. Jadi suami kita, seandainya kita ada anak-anak yang masih di bawah umur, harus untuk kita membuat satu wasiat, melantik isteri kita sebagai wasi namanya. Wasi iaitu pemegang amanah kepada harta anak-anak kita nanti bila kita dah tiada nanti. Harus. Sekarang banyak firma-firma, syarikat-syarikat takaful dan sebagainya boleh menguruskan untuk akad dan juga orang panggil agreement hitam putih. Bila misal kata kita meninggal dunia, mahkamah melihat ada agreement dan lantikan wasi kepada isterinya, maka isteri ni tadi barulah boleh sebagai pemegang amanah. Bukan secara automatik. Secara automatik kembali kepada datuk, ayah kepada si mati. Kalau dapat ayah kepada si mati, datuk kepada anak-anak yatim ni faham dan amanah, alhamdulillah. Kalau misal kata tak amanah, na'udzubillah,
hartanya diambil dan digunakan untuk persendirian, na'udzubillah. Terutama kepada isteri-isteri yang tidak bekerja. Walaupun bahagian isteri ada 1/8 tetapi sedikit. Contohlah macam saya ada 6 orang anak dan semuanya masih lagi bawah umur. Ayah saya ada, ibu saya ada, ayah saya dapat 1/6, ibu saya dapat 1/6, isteri saya dapat 1/8, bakinya kepada anak-anak saya, nisbah lelaki 2, perempuan 1. Saya meninggal dunia. Saya tak sempat melantik isteri saya sebagai wasi atau memegang amanah bagi harta anak-anak saya nanti, maka secara automatik akan pergi kepada ayah saya sekiranya dia masih hidup. Jika tiada, maka pergi kepada amanah raya berhad. Sehinggalah anak ini tadi berusia 18 tahun, barulah boleh tuntut harta mereka kepada amanah raya berhad. Isteri kita tak bekerja. Jadi banyak kos yang perlu digunakan. Dalam harta anak yatim, sekalipun dia sebagai ibu, dia tak boleh menggunakan harta anak-anaknya sewenang-wenangnya. Harus bagi seorang ibu menggunakan harta anaknya tadi yang berstatus anak yatim untuk urusan anak tersebut, keperluan anak tersebut. Tetapi berpada-pada, jangan mentang-mentang digunakan anak ini nak ke sekolah, nak beli kenderaan untuk hantar ambil anak sekolah, dibelinya Ferrari. Contoh. Jadi biar berpada-pada. Bahkan harus untuk kita meniagakan, menggandakan harta anak yatim supaya ianya tidak habis begitu saja ditelan dengan zakat. Sama ada kita nak niagakan masuk dalam tabung haji ke, ataupun ASB yang patuh syariah ke, ataupun contoh anak ini tadi ada hartanya rumah sewa ataupun rumah bahagian dia, bahagian anak-anak ni ada seorang sebiji, maka harus bagi ibu ni ini untuk menyewakan rumah-rumah ini dan bertambah harta anak yatim ini digunakan untuk keperluan anak-anak ini sehinggalah mereka dewasa. Bila dah usia 18 tahun, barulah boleh pindah nama, barulah boleh untuk penyerahan secara rasmi hitam putih di unit pusaka kecil ataupun di mahkamah rendah syariah. Okay, jelas? Jadi mana-mana yang ada anak yang belum cukup umur, kalau rasa-rasa sakit, tak baik-baik, buatlah, lantiklah isteri sebagai wasi supaya untuk kemudahan isteri kita. Lagi-lagi isteri yang tidak bekerja, dia dapat 1/8. Kita pula ada harta 8,000 je. Jadi 1,000 je yang dia dapat. Kalau dia tak kahwin-kahwin, kalau dia kahwin tak apalah. Dapatlah ayah tiri bagi anak-anak kita. Kalau ayah tiri yang bertanggungjawab. Kalau yang tak bertanggungjawab, na'udzubillah, anak-anak ini akan terkapai-kapai. Walaupun ada harta mereka, tapi tak boleh digunakan kerana beku di ASB. Maaf, ARB, Amanah Raya Berhad. Dalilnya ialah muka surat 114. Wa an Imran bin Al-Husaini radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala lakas sudusu akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhar tu'matun. Rawahu Ahmad. Daripada Imran bin Al-Husaini radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia. Bermakna dia sebagai datuk. Datuk ni bapa kepada bapa daripada anak ini. Cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusaka? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Kes ini, isu ini, ayah kepada si mati dah tak ada. Kalau ayah kepada si mati masih ada, datuk ini terhalang. Tapi kes ini, isu ini, ayah kepada si mati ini tak ada. Maka datuk ini yang menjaga cucunya, ada harta cucu ni, jumpa kepada Nabi SAW mengadu, cucu aku ini ada harta dan dia meninggal dunia, aku dapat berapa? Bahasa begitulah
nak bagi mudah faham. Kemudian apa kata Nabi SAW? Bahawa kamu mendapat 1/6. Maka tatkala dia berpaling mahu pergi, Nabi memanggilnya, maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tatkala dia berpaling mahu pergi, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni difardukan. Hadis ini kalau kita faham dari segi makna, kita tak faham. Tetapi ulama menerangkan daripada hadis ini ada 3 bahagian bagi ayah atau datuk. Pertama, 1/6 sahaja. Ketika mana si mati ini ada anak lelaki dan perempuan. Yang kedua tadi, bagimu 1/6 yang lain bersama dengan asabah. Iaitu bila mana si mati ada anak perempuan sahaja, maka ayah ini akan mendapat 1/6 bersama dengan asabah. Dan satu keadaan lagi mendapat asabah, sama juga kalau nilainya. Tetapi nak bagi faham 3 keadaan, bila mana si mati tak ada anak langsung, maka ayah akan mendapat asabah keseluruhan. Dan mungkin baki itu lebih banyak daripada fardu yang 1/6. Itu yang dimaksudkan bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas, iaitu lebih banyak yang ditakdirkan, yakni difardukan. Kerana asabah tadi boleh jadi lebih banyak daripada 1/6. Jika si mati ini tak ada anak, ada ayah dan juga ibu sahaja, maka ibu mendapat 1/3 dan bapa mendapat baki. Berapa? 2/3. Kalau dikira dari sudut 6 pembawahnya bersamaan dengan 4/6. 4/6 sama tak dengan 2/3? Sama lah. Cuma 2/3 kita kecilkan. 4/6 tu besar. Maka kita kecilkan 4/6. 4 bahagi 2. 2 yang bawah 6 bahagi 2. 3. Jadi bapa dapat 2/3. Banyak tak daripada 1/6? Banyak. Itu maksudnya bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih banyak dari yang ditakdirkan, yakni difardukan. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang datuk. Maka 2 anak perempuan akan berkongsi 2/3 bahagian mereka dan terdapat baki iaitu 1/3, iaitu 2/6. Sama tak 1/3 dengan 2/6? Samalah. 2/6 besar. Bila dikecilkan jadi 1/3. Baki daripada anak perempuan yang 2 orang ni tadi dapat 2/3. Bakinya 1/3. Kalau dipecahkan, dibesarkan pembawahnya kepada 6, maka menjadi 2/6. Pada mulanya baginda SAW memberikan kepada datuk tersebut 1/6 sahaja secara fardu dan terdapat baki lagi 1/6. Kemudian apabila dia berpaling, Nabi memanggilnya semula dan memberikannya baki itu 1/6 secara asabah. Ini dalil menunjukkan bahawasanya bagi bapa dan datuk ada asabah sekiranya si mati ada anak perempuan sahaja. Kerana tiada anak lelaki, maka bapa yang terdekat dengan si mati adalah waris lelaki yang terdekat mendapat asabah selepas semua fardu diberikan kepada yang berhak mendapat fardu. Yang ketiga, asabah, baki semuanya. Jika si mati tidak mempunyai golongan bawah, iaitu anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah cucu perempuan daripada anak lelaki. Makna kata si mati ini bujang, tak ada anak, atau dia dah berkahwin tapi tak ada anak, maka ayahnya akan mendapat asabah selepas yang fardu. Saya bagi contoh. Si mati ini meninggal dunia bujang, ada harta. Maka yang ada waris cuma ibu dan ayahnya sahaja. Ibunya fardu mendapat 1/3 dan bakinya 2/3 dapat kepada ayah ini. Walaupun guru saya almarhum Ustaz Jabal Alam Shah mengatakan
Kalau ikut dari segi disiplin, kita kena juga sebut 1/6 bersama asabah. Kerana 1/6 itu merupakan fardu yang Allah dah tetapkan, dan kita kena dahulukan yang fardu walaupun jumlahnya sama. Hujungnya jumlah sama. Tetapi kata guru saya, kita kena sebut juga kerana bagi bapa ada yang fardu 1/6. Maka bakinya barulah kembali kepada bapa, tambahkan. Dalilnya an ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Ini dalil yang jelas bahawasanya jika tiada waris lelaki daripada golongan bawah si mati, sama ada anak atau cucu lelaki daripada anak lelaki si mati, maka turutan selepasnya adalah bapa. Sekiranya bapa tiada, ada datuk, maka datuk akan dapat baki asabah, kerana datuk menggantikan tempat bapa. Bahagian datuk adalah seperti bahagian bapa, iaitu dia hanya dipengaruhi oleh golongan bawah sahaja, iaitu keturunan bawah si mati. Golongan ahli waris yang lain tidak memberi kesan kepada bahagian datuk ataupun bahagian bapa, kerana datuk mengambil tempat bapa. Datuk juga mempunyai bahagian-bahagian yang lain, iaitu 1/3 dan 1/3 baki jika dia bersama saudara si mati yang tertentu. Bahagian-bahagian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam tajuk datuk bersama dengan saudara. Nanti kita akan jumpa dalam hal datuk bersama dengan saudara pada muka surat, kalau tak silap saya, 293. Nanti kita akan bincangkan. Ada 3 keadaan yang mana lari daripada perkiraan faraid. Walaupun lari, ianya berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW, dan ianya menjadi hujjah, dalil. Qaul sahabat dalam usul fiqh juga boleh diambil kira sebagai dalil untuk menentukan hukum, sama ada qaul atau perbuatan para sahabat. Kerana Nabi SAW memberi jaminan 3 keturunan selepas Nabi SAW akan dijamin syurga, yang berimanlah, iaitu para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Yang keenam, nenek sebelah bapa. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada tak soalan sebelum kita berhenti? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.